Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan sesi kuliah maghrib menggunakan kitab Al-Halal Al-Halal wal Haram fil Islam. Mudah-mudahan pertemuan dan perbincangan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung bacaan kitab muka surat 432. 432 tu Cik Nasir. Jangan. Tajuk menetapkan pembahagian pusaka menurut hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu taala, menetapkan pembahagian pusaka menurut hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini masih dalam berlaku adil dalam pemberian kepada anak-anak. Antaranya yang lain ialah masalah pewarisan, pusaka, warasah. Tidak boleh seorang ayah menghalang sesetengah anaknya dari mewarisi hartanya. Tidak boleh dia menghalang anak-anak perempuan dari pewarisan ataupun menghalang anak-anak isteri yang tidak disayanginya. Tidak boleh dalam harta pusaka, tidak boleh menghalang, sebab harta pusaka ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab harta milik Allah. Kita dah sebut sebelum daripada ini, harta kita sendiri milik Allah Subhanahu wa taala. Buktinya bila mati kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah. Inna, kita, sesungguhnya kami ataupun kita, lillah, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami ataupun kita, ilaihi, kepadanya turja'un, dikembalikan. Jadi bila kita milik Allah dan harta kita juga milik Allah, maka dia yang menetapkan siapa yang akan dapat gini, siapa akan dapat gini, siapa akan dapat gini. Kita tak boleh nak halang, tak boleh nak sekat, tak boleh nak mengurangkan hak dia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni kena mengaji bab pusaka. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, sebab orang kata pembahagian harta pusaka Islam ni dia berat sebelah. Dia berat sebelah, bila timbang tu berat kot lelaki. Lelaki jadi lebih pada perempuan. Yang ni yang mereka tak suka. Dia kata hukum yang tidak adil. Sebab adil bagi mereka sama. Adil bagi mereka ialah sama rata. Itu adil. Satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk aku. Jangan saya sambung. Tiga untuk kau, tiga untuk aku. Tapi dah bagi sama banyak pun lah kali tak sama kak. Hak ni kambing semua, hak ni lembu semua, aku tipu.
Tuan-tuan, itu bagi dia adil. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 sampailah berapa banyak pun dia kena sama. Itu nama dia adil bagi dia. Sedangkan adil bagi Islam ialah wad'u syai' fi mahallih. Meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Itu adil. Kopiah letak di kepala, bukan kepala lutut. Bila tuan-tuan letak kopiah di kepala, itulah satu keadilan. Bila tuan-tuan letak kopiah di kepala lutut, itu satu kezaliman. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab dia jenis tak faham dia beranak tu, dia faham dia tak faham agama. Bahkan dia tak mengaji apa pun, dia tak tahu apa, dia macam katak di bawah tempurung. Maka dia jadi jahil, sejahil-jahilnya. Sebab tu kita nak kena mengaji untuk mengeluarkan, membuang kejahilan yang ada pada kita tu, kena mengaji. Dia bukan boleh mandi bunga je, betul jangan saya. Nak pergi alim mandi bunga hilang jahil, tak ada lah. Nak mengaji mengaji tu kena banyak baca, bukan sekadar mengaji kitab ustaz ajar, kitab lain pun kena baca. Ni kitab ustaz ajar pun tak baca. Dan masa ustaz ajar pun kitab pun tak ada. Nak alim Quran. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, jahil. Dia mula beranak sampai ke mapuh jahil. Tak faham mapuh ni. Bahasa kasar lah sikit. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, dia tak baca sejarah jahiliah tu macam mana. Zaman jahiliah, kanak-kanak perempuan tak ada langsung hak dalam harta. Tak ada langsung. Sebab apa dia tak kata jahiliah tu tidak adil? Zaman jahiliah hanya orang lelaki yang boleh harta bila mati, yang boleh waris harta si mati hanya lelaki. Anak-anak perempuan tak boleh, kanak-kanak pun tak boleh. Sebab hanya lelaki yang boleh menguruskan harta peninggalan bapa dia, mak dia. Kanak-kanak tak boleh nak urus, perempuan tak boleh nak urus. Tak boleh urus hanya lelaki. Hanya lelaki dapat harta pusaka. Perempuan tak boleh. Sebab baru tak kata tak adil situ. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, sebab tu kita kena ngaji, baru kita dapat compare. Orang boleh panggil compare. Sini panggil apa? Beza. Perbandingan. Sehingga di zaman Islam sekalipun dia masih ada lagi jahiliah itu. Sehingga Nabi hijrah ke Madinah sekalipun masih ada lagi kejahilan itu. Sehingga seorang sahabat Ansar meninggal dunia, ada anak perempuan 4 orang. Ada anak perempuan 4 orang, dia meninggal dunia. Harta dia masa tu ayat-ayat pusaka, ayat faraid belum turun lagi, tak turun lagi. Maka masih lagi mengikut adat jahiliah. Bila seorang bapa meninggal, dia tinggalkan 4 orang anak perempuan. Anak perempuan 4 orang ni seorang pun tak dapat harta. Yang dapat sepupu dia, hak lelaki. Sepupu lelaki ambil, anak tak ada apa. Kosong, kosong, kosong. Lagu siapa? Najwa Latif, ingat jadi. Ngaji tak ingat, pelakon penyanyi. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati itu. Bila datang Islam, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Allah berwasiat kepada kamu, yang Allah mewajibkan kamu, Allah memfardukan kepada kamu fi auladikum, harta-harta kamu itu pada anak-anak kamu, lizzakari mislu hazzil unsayain. Bagi anak-anak lelaki itu seperti 2 bahagian anak perempuan. Anak perempuan dijadikan sebagai kayu ukur. Bukan anak lelaki, anak perempuan dijadikan kayu ukur dalam bab ni. Hak lelaki seperti 2 bahagian perempuan, dia sebagai kayu ukur, dia tak ubah. 2 orang anak perempuan seperti 1 bahagian anak lelaki. Ayat tak kata macam tu. Dia tersebut yusikumullahu fi auladikum lil unsayaini mislu hazi zakar. Tidak ada. Bagi 2 orang anak perempuan seperti 1 bahagian anak lelaki. Quran tak kata macam tu. Quran kata lil zakari mislu hazil unsayaini.
Bagi seanak lelaki seperti dua habuan anak perempuan. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, makna kita Muhammad seperti singa. Singa tu tempat kayu ukur. Dia tak kalih singa seperti Muhammad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, sebab singa tu sebagai musyabbah bih, sebagai kayu ukur. Muhammad kal asad, Muhammad seperti singa. Maka singa itu lebih kuat daripada Muhammad. Muhammad ni cuma seperti singa. Kayu ukurnya singa, hak kayu ukur tu kuat. Seperti mana orang-orang kafir sebut apabila diharamkan riba, allazina yaquluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Mereka meletakkan riba sebagai kayu ukur, jual beli seperti riba. Riba tu kuat dalam pandangan mereka. Tapi sebenarnya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nak cerita dari segi perbandingan, bila dia letakkan jual beli seperti riba, mereka mengatakan riba itulah kuat. Disepertikan. Sama dengan ayat tadi, lizakari mislu hazil unsayan, bagi anak lelaki seperti dua bahagian anak perempuan. Hak perempuan itulah kuat sebab dia disepertikan. Faham ke tak? Tak faham baliklah. Balaghah tak mengaji. Nak pergi faham dulu. Yang kata Allah meletakkan perempuan sebagai kayu ukur. Perempuan yang dihina di zaman jahiliah, dia angkat, Islam tu angkat letak sebagai kayu ukur terus dalam bab faraid. Bukan lelaki, perempuan. Hebat tak hebat Islam ni? Kita tak mengaji tak kerti apa. Islam jahat, Islam tak adil, bagi tak sama. Lelaki dapat satu, perempuan dapat separuh. Lelaki dapat dua, perempuan dapat satu. Nah, tak kerti. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, inilah yang difitnah kepada Islam tentang faraid, hukum yang tidak adil. Dan dia tidak tahu hikmah kenapa lelaki boleh banyak, perempuan boleh sikit. Dia tak tahu. Sebab yang mencipta manusia tu Allah, dialah yang tahu. Sebab di hujung ayat faraid dia sebut innallaha kana aliman hakimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yang kamu tak tahu apa. Hak tak tahu ni menghukum yang tahu. Pelik ke tidak? Patut yang tak tahu menghukum yang tahu. Tapi yang jahil, yang tak tahu, menghukum orang alim dan menghukum orang yang tahu. Ni pelik, keterbalikan, terbalik kok. Balik kok kita panggil. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati. Sebab apa? Anak lelaki dia tanggungjawab banyak. Ingat dalam kepala, ingat. Kalau ada orang cakap, kita kena cakap terus. Ingat senyap. Cakap depan kita, tak adil Islam ni. Bab faraid, bagi lelaki dapat satu, perempuan dapat separuh. Lelaki dapat dua, perempuan dapat satu. Han jawab terus. Lelaki tu banyak tanggungjawab, maklum. Tapi hak kata tu bukan maklum, hak kata tu maklum tu. Sebab dia dapat sikit tu, dia duk kata, perempuan. Kata ni maklum. Lelaki ni banyak tanggungjawab. Kalau dia tak nikah, dia tetap ada tanggungjawab. Walaupun dia tak nikah, dia ada tanggungjawab. Kalau dia ada adik, dia kena bagi nafkah pada adik dia. Kalau dia ada abang yang tak sihat, dia tak boleh kerja, dia kena bagi nafkah pada abang dia. Tu belum nikah lagi tu. Dah nikah nanti mula-mula kena bagi mahar. Mahar tanpa dia mas kahwin, kena bagi. Disebut pun mas kahwin, bukan perak kahwin, bukan gansa kahwin, mas. Benar bernilai. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, lepas tu kena bagi nafkah pada isteri, lepas tu kena bagi anak-anak dia, lepas tu dalam masa sama ada adik yang tak nak tolong adik pula, dia semua lelaki ni. Sebab Allah yang mengetahui, sebab tu dah dia bagi lebih, sebab dia tahu hang tak tahu maklum. Hang jahil. Melayu kata betul. Arab kata jahilun. Melayu kata betul. Orang Bali kata bahlul. Tambah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nak kita ni direct to the point. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang perempuan kalau dia tak nikah, dia dapat 1/2. Contoh dia seorang anak perempuan atau anak perempuan anak lelaki. Lelaki dapat 2, dia dapat 1 buat contoh.
Dia dapat satu bahagian tu tengok harta banyak mana. Kalau harta tu 3 juta, 1 juta tu sebutlah bagi banyak sikit Cik Nasir. Sebut 300 sikit, 3 juta. 3 juta anak lelaki dapat 2, dia dapat 1 juta. Lepas tu dia buat apa? Dia seorang dia. Dia seorang dia. Hak lelaki tu dia tak nak. Lepas tu kalau dia menikah lagi syok. Tu Cik Nasir. Nak kat mana? Lelaki dia tanggung. 1 juta tu tak buang langsung duduk lantu dalam bank Islam. Dalam tabung haji tu ya. Tak kosek orang beli, tak kosek langsung. Orang Bali panggil. Tak sentuh langsung. Makan suami dia bagi, minum suami dia bagi, pakaian suami dia bagi, nak pergi mana semua suami dia bagi belakang. Kan duit dia tak sentuh. Kalau dia nikah. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati. Sebab kenapa dia kata tak ada? Itulah satu keadilan, meletakkan sesuatu pada tempat. Sebab lelaki itu banyak tanggungjawab, maka dia dapat lebih. Itulah keadilan. Bila perempuan tak ada tanggungjawab dan dia bahkan dipertanggungjawabkan pada orang lain, dia dapat sikit. Itu satu keadilan. Kalau fikir dengan akal, elok tak dapat langsung tu je. Macam hak sah zaman jahiliah betul je Nasir. Sokong. Sebab dapat satu dia duduk lawan sangat, biar dia tak dapat langsung lagi bagus. Itu satu keadilan. Baik. Kita sebut gini sebab nak bawa masyarakat jangan duk bagi ikut adat dalam harta pusaka ni. Kita hukum hakam, kita ada fiqh kita ada Quran, kita ada hadis. Kita ada ijma' ulama. Sudah sabit nas Quran, sudah sabit hadis Nabi, sudah sabit ijma' ulama, wajib tunai faraid. Yang duk bagi sama banyak buat apa? Ikut adat buat apa? Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, ambil cakna yang tu dulu. Baik. Jadi ayah tak boleh halang. Bila Allah sebut gitu, hak lelaki dapat 1, hak perempuan dapat separuh daripada lelaki. Macam tu lah. Dia tak boleh halang, dia nak sekat. Sebelum dia mati, dia bagi siap-siap dia hibah harta pada anak perempuan semua. Hak lelaki hak dia tak suka ni, dia tak bagi. Sebab dia tak suka. Sebab nikah dengan bini hak menantu hak dia tak suka. Banyak sebab hak dia tak suka. Dia halang daripada awal. Sebelum dia mati, dia hibah ke anak perempuan semua. Bila dia mati, 1 sen pun tak ada. Harta pusaka hak anak lelaki nak dapat, semua dapat perempuan. Tak boleh. Ini satu kezaliman. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, tak boleh halang. Anak dia dapat harta. Ataupun menghalang anak-anak isteri yang tidak disayangi. Anak-anak isteri, mana dia anak isteri, bukan anak dia. Dia menikah dengan bini hak janda. Jadi isteri dia ada anak. Anak tu berhak dapat harta warisan daripada mak dia. Bila mati dia halang. Dia suruh isteri dia bagi kat dia semua harta sebelum dia mati. Bila mati, isteri 1 sen pun tak ada. Anak-anak dia tak dapat apa. Ini menghalang, cara menghalang. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, tak boleh. Kita ada tak boleh. Ini bukan satu keadilan. Mesti adil dalam meletakkan pusaka. Sebab tu Allah buat begitu adil. Begitu pula seorang kerabat mengharamkan pewarisan kerabatnya yang berhak mendapat pewarisannya dengan melakukan tipu daya. Kaum kerabat ni adik-adik kita bahagian lelaki ni, hak lelaki hak berhak dapat harta pusaka secara kasarnya 10. Secara kasarnya, secara umumnya 10. Secara detail 15. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, bahagian lelaki hak pusaka bahagian perempuan secara umumnya 7, secara detailnya 10. Hak tu hendak ngaji kita tepat baraik dah. Jadi hak boleh menerima waris ini bukan sahaja daripada adik anak kita, isteri kita, ayah kita, mak kita, bahkan adik-adik kita. Ini nama dia kaum kerabat. Saudara mara kita, adik kita, lelaki perempuan, abang kita, adik perempuan, kakak, mereka dapat warisan. Tapi dengan syarat lah. Dengan syarat tidak ada waris yang boleh halang mereka. Mana kalau kita mati, anak kita ada lelaki dan perempuan, adik-adik kita kaum kerabat memang tak dapat dihalang oleh anak lelaki dan perempuan.
Kalau kita mati, kita ada anak lelaki, mereka tak dapat sebab anak lelaki tu dia halang mereka. Adik-beradik kita tak dapat, anak lelaki akan kaut semua. Nama dia asabah bin nafsih, dia ambil semua harta kita. Satu sen pun adik-beradik kita tak dapat. Tapi kalau kita mati, hanya ada anak perempuan. Seorang anak perempuan dapat 1/2, dia tak dapat asabah. Asabah bin nafsih tidak ada, dia asabah bi ghairi. Kalau ada anak lelaki, dia akan asabah sama anak lelaki dia, seorang tak dapat asabah. Dia 1/2. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau anak perempuan itu seorang, maka dia dapat an-nisfu. Apa dia nisfu? Ahmad nisfu. Nisfu tu separuh. Jadi Ahmad nisfu, Ahmad separuh. Walaupun separuh hidung mancung macam Cik Nasih. Tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Ingat filem apa? Seniman bujang laku. Falahan nisfu, dia akan dapat 1/2. Maknanya 1/2 lagi, di mana harta kita? Harta kita ada 10,000 hak cash, hak tanah sahaja. Kita kira duit cash dulu 10,000 ada. Contoh. Tak hanya. Nah. Jadi anak perempuan dapat 1/2 hak cash tu. Hak 500 lagi, 5,000 lagi pergi mana? Ya saya. Kaum kerabat dah. Dia turun ke adik-beradik kita. Anak perempuan tak boleh halang. Dia bukan hijab. Dia hijab separuh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka dia ada anak perempuan saja. Dia mengaji faraid. Dia ada anak perempuan saja. Lepas tu adik-beradik adalah abang ada, adik ada. Harta dia banyak 2.5 juta. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka cara dia nak halang, sebelum dia mati, dia ubah nama habis pada anak perempuan dia. Dia mati tu satu harta pusaka pun tak. Itu cara dia halang. Tak boleh satu kezalim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, adik-beradik kita sebab apa kita tak nak bagi? Dan kalau kita tak ada, mereka nak jaga anak kita pun. Dan kita tak ada, adik-beradik ni dah nak jaga anak-anak kita. Jadi kita duduk kedekut, duduk halang buat apa? Allah bagi kat mereka, Allah bagi. Yang kita pergi halang. Ni akal dia jadi ikut nafsu. Dia tak nak harta hak dia ni semua dia bagi anak dia. Adik abang tak boleh. Maka dia helah daripada awal, dia bagi semua, tukar nama habis. Harta hak boleh tukar nama dah. Nah, bila dia mati tak ada. Adik-beradik kosong tak ada apa. Lepas tu esok anak dia sakit apa, dia pun biar pergi mampu sendiri. Allah mengetahui hang tak tahu apa. Lepas hang mati hang tak tahu, anak hang nak stroke, lady stroke, tak boleh buat apa, duduk atas kerusi, siapa nak jaga dia? Kalau bukan adik-beradik. Sebab itu Allah bagi, dia maha mengetahui, hang tak tahu. Aduh elok nak bagi ke anak semua. Adik-beradik tahu bagi. Ni manusia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tak boleh melakukan helah untuk nak bagi harta kita, tak masuk, tak boleh kepada kaum kerabat. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dengan melakukan tipu daya, itu jadi antara tipu daya. Contoh dia. Ini kerana pewarisan itu adalah suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya, keadilannya dan kebijaksanaannya. Dia telah menetapkan pemberian kepada semua orang berhak untuk menerima hak, dan dia telah memerintahkan semua manusia supaya patuh kepada apa yang ditetapkannya dan disyariatkannya. Maka barang siapa yang menyalahi peraturan ini dalam hal pembahagian warisan harta pusakanya dan membuat selain dari apa yang dibataskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu samalah seperti dia telah menuduh Tuhannya sendiri. Dia kata Tuhan bodoh. Dia pandai apa? Allah Subhanahu wa taala menyebut permasalahan pewarisan ini dalam 3 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Baik, yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Sadaqallahul azim. Maksudnya ibu bapa kamu dan anak-anak kamu
kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu, yang di pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing. Seperti yang diterangkan itu ialah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bila kita mati saja kita tak tahu anak-anak kita kah ataupun ibu bapa kita kah yang lebih memberi manfaat kepada kita, kita tak tahu. Maka yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mengagih-agihkan harta kita. Hak ni dapat banyak ni, hak ni dapat banyak ni, hak ni dapat banyak ni. Dalam keadaan anak kita ada dua, anak lelaki ada, anak perempuan ada, lizakari mislu hazil unsay. Anak lelaki dapat harta dua, seolah-olah dua habuan wanita, mana dua satu. Nah, dua satu. Fa in kunna nisaan fawqa snatain. Tapi kalau anak-anak kita lebih daripada seorang, nah, lebih daripada dua, falahunna sulusa ma tarak, maka mereka akan ambil 2/3 daripada apa yang kamu tinggalkan. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau dia seorang ambil 1/2, kalau dua ke atas dia ambil 2/3. Hak ni anak perempuan. Hak lelaki dia asabah binafsih, dia tidak ada 1/2 ke, dia tidak ada 1/4 ke, dia tidak ada 1/8, tidak ada 1/3, tidak ada 1/6, tidak ada 2/3. Ini faraid nama dia, fardu. 1/2 tu satu, fardu 1/3 tu dah fardu, faraid jamak dia. Fardu tu habuan tu lah. Tahu tak? Jadi anak perempuan dia tidak boleh asabah binafsih. Kalau ramai 2/3 ambil, kalau seorang ambil separuh. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus illam yakul in kana lahu walad. Ibu bapa masuk juga sebab dia melahirkan kita, sebab dia membesarkan kita. Masuk dua ni. Nah, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus in kana lahu walad. Kalau kita mati ada anak, ayah kita, mak kita dapat 1/6. Tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Wa in kana lahu fa in lam yakul lahu walad wa warisahu abawahu wa li ummihi sulus. Kalau kita ada anak, maka dua ibu bapa kita akan mewarisi harta kita, ibu kita akan dapat 1/3. Kalau ada anak, kalau tidak ada anak, kalau tidak ada anak 1/3. Kalau tak ada anak tadi 1/6. Kalau ada 1/3. Kalau ada anak dia dapat sikit 1/6. Kalau tak ada anak 1/3. Baik tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bapa di mana bapak tak sebut. Quran sebut fali ummihi sulus. Ibu akan dapat 1/3 kalau ada anak. Bapak tak sebut. Nah, bapa tetap dapat 1/6. Bapa kalau kita ada anak lelaki perempuan dia 1/6. Kalau kita ada anak lelaki sahaja dia 1/6. Kalau kita ada anak perempuan sahaja dia 1/6 dan asabah. Asabah ni ambil hal lebih, kalau dah lebih dia ambil. Bapa tidak ada 1/3. Nah, baik tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Wa in kana lahu ikhwatun. Kalau dia ada adik-beradik, wali ummihi sudus, maka ibu akan dapat balik 1/6. Bila kita mati, ada ibu saja, ayah tak ada, adik-beradik ada, ibu ambil 1/6, hak lain adik-beradik itu. Quran bagi siapa? Tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati, maka disebut lepas abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakim. Allah buat ni sebab kamu tak tahu siapakah yang lebih layak nak terima harta kamu banyak ni ke banyak ni. Kamu tak tahu nak bagi berapa. Sebab kamu tidak ada ilmu ke depan. Kamu ada ilmu hak lah ni, hak lepas pun lupa habis. Maka tak layak kamu nak membahagi-bahagikan harta kamu. Yang boleh bahagikan harta kamu hanya Allah Subhanahu wa taala, sebab kamu tak tahu ke depan. Ke depan tu siapakah yang lebih memberi manfaat pada kita. Kita tak tahu. Ke depan nanti anak mana kita nak jaga kita tak tahu. Allah. Cik Nasir tahu siapa nak jaga? Anak lelaki perempuan nak jaga Cik Nasir ke depan tak tahu. Hak perempuan menikah orang lari dengan orang habis. Tu saya. Nikah orang lari dengan orang.
lelaki tu gagah dia nak kena kita tengok. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kita tahu anak lelaki kah perempuan kah yang akan memberi manfaat kepada kita selepas daripada ini ke depan. Baik. Kemudian dia cerita walakum nisfu ma taraka azwajukum, kamu akan dapat 1/2 apa ditinggalkan oleh isteri kamu jika mereka tidak anak. Banyak kita sampai habis. Nah, untuk bahagian satu keluarga itu diceritakan. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka Allah lah yang layak membahagi-bahagikan harta kita kepada kaum keluarga kita sebab dia mengetahui dan kita tidak mengetahui. Innallaha kana aliman hakima, dia maha mengetahui lagi maha bijak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman pula pada penghabisan ayat yang kedua, ghairu mudar min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghairu mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa zalikal fawzul azim wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu azabun muhin. Sadaqallahul azim. Maksudnya wasiat tersebut hendaklah tidak mendatangkan mudarat kepada waris-waris. Dia lepas mati ni, kita nak uruskan harta pusaka tu, dia bukan boleh pergi pusaka tu. Sebab tu setiap ayat yang habis Allah akan tutup min ba'di wasiyatin yusi biha audain, min ba'di wasiyatin tusuna biha audain, min ba'di wasiyatin tusina biha audain, yusina biha tusuna biha, dan min ba'di wasiyatin yusa biha audain. Selepas wasiat yang diwasiatkan dan selepas kita uruskan hutang dia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ayat sebut wasiat dulu, hutang nombor 2. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Selepas dia ada wasiat, yang dia wasiat ataupun hutang dia. Wasiat sebut dulu, hutang sebut nombor 2. Tapi dalam pembahagian hutang tu dulu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, hutang kena bagi dulu. Dah bagi hutang ada lebih baru kita wasiat. Guna kita tengok wasiat dia ada ataupun tidak. Kenapa ayat sebut wasiat dulu, hutang nombor 2? Sebab wasiat tu orang banyak buat tinggal. Hutang tahu dia wajib, dia bayar hutang, hak wasiat ayah ditinggal. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab tu Quran sebut wasiat dulu, walaupun hak wajib diselesaikan hutang dulu. Kalau ada lebih hutang baru pergi wasiat. Kenapa sebut dulu? Sebab manusia kebanyakan dia tak boleh wasiat, dia kira hutang je. Jadi selesaikan bila mati, pertama kali pengurusan jenazah, duit dia, pengurusan jenazah dia semua, beli kain kafan semua, duit tu, duit harta pusaka tu. Yang kedua baru kita selesai hutang. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kemudian tengok amal-amal ibadah dia yang perlukan diselesaikan yang dengan harta dia. Tengok haji dia buat hari tak buat, guna harta dia ibadah haji. Zakat dia bayar hari, zakat bayar zakat. Nazar dia selesaikan hari, bayar nazar. Selesai tu. Lepas tu habis semua tu baru pergi pada harta pusaka. Hak lebih, kalau tak ada lebih tak ada. Tolak semua bahagian jenazah, urusan jenazah, tolak semua hutang-hutang dia, wasiat dia tolak semua. Tolak semua amal ibadah tak selesai lagi dengan menggunakan harta. Lah kali tak ada apa. Bila tak ada, pusaka tak ada. Cerita dia. Pusaka akhir kali kalau ada lebih. Tak ada lebih, tak ada. Bukan kata tak ada, kena tambah lagi cik nasi, topak lagi. Hutang tak habis. Harta cash ada 10,000, jual kebun semua ada dalam 100,000, hutang 200,000. Anak nak tambah lagi 100,000. Tu tak? Dah tak ada harta hak lebih. Anak-anak pula kena tambah lagi nak bayar hutang bapak dia, hutang banyak. Harta dia tinggal tak sebanyak hutang hak dia buat. Oleh kerana tu cik nasi, buat hutang banyak-banyak. Mati, so anak bayar harta kita tak ada ansur kat dia, dia bayar kat kita. Anak tu. Ni ambil harta aku, aku nak ambil harta hang. Tolong tu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati cara.
Segala hukum yang tersebut adalah batas-batas syariat Allah Subhanahu wa taala, dan sesiapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai. Maksud syurga ikut Allah. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kejayaan yang amat besar. Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan melampaui batas-batas syariatnya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, kekallah dia di dalamnya, dan baginya azab siksa yang amat menghina. Tilka hududullah, itulah hukum Allah. Hudud ni had, dia punya mufrad, dia punya singular al-haddu, had. Dia punya plural dia hudud, jamak dia. Apa dia al-haddu? Had adalah sekatan. So mengi had tu bahasa Arab, kita had Melayu pun ambil had laju. Bahasa Arab tu had tu, laju tu Melayu. Tu yang saya. Had artinya sekatan. Mana 120, had laju 120. Setakat tu lah. Tu had dia, sekatan, sekat 120, berhenti. Hampir langkah 140, 150, nama apa? Melampaui had, melampaui batas. Kena apa? Kena saman. Berapa saman Cik Nasir? 100. 300. Oh, 300. Mahal kan? Betul. Betul. Besar kena dah. Ripu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jawabkan 300. 100 dalam tempoh 2 bulan. Tak payah dalam tempoh tu dia naik 200. Lepas tu dia naik 300. 300 tu hak setakat tu. Tunggu hujung-hujung tahun lah Rizal. Diskaun. 150 mula-mula. 150. Dalam tempoh 2 bulan tak payah naik 200. 3 bulan 300. Lepas tu dia tak naik. Tunggu hujung tahun diskaun 150 balik. Pergi bayar. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu hak dunia saman sahaja. Hak dunia bila kita langkah kena saman. Hak Allah tu, hukum Allah, bila kita langkah masuk neraka. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati Allah, bagi hak kat kamu ni 1/2. Anak perempuan seorang. Okey, anak perempuan dengan lelaki lah. Jadi rizakari mislu hazil unsaya, lelaki dapat 2, perempuan 1. Kita buat contoh bagi faham. Jangan langkah hak dia. Kalau tanah ada 3 gelung, lelaki dapat 2 gelung, perempuan dapat 1 gelung. Itu kaedah. Kalau 3,000 duit ada 3,000, perempuan lelaki dapat 2,000, perempuan 1,000. Begitulah seterusnya contoh. Baik, tiba-tiba hak perempuan ni dia sulung, dia nombor 1, hak adik lelaki nombor 2. Jadi dia lebih power lah. Bagi dia power lah. Dia cakap dengan adik dia, adik kita bagi sama banyak. Harta ayah 3 gelung, seorang 1,5 gelung. Duit ayah 30,000, seorang 15,000. Maka siapakah yang melampaui had? Siapa? Kak Long lah. Kak Long harta 3 gelung tadi, tanah 3 gelung, patut dia dapat 1 gelung. Kemudian dia bila bagi sama banyak, dia di 1,5 gelung. Hak setengah tu nama dia melampaui had. Setengah tu lebih. Tu lepas had. Duit 30,000, patut dia dapat 10, hak lelaki adik dia lelaki dapat 20. Tapi dia bagi sama banyak 15,000, maka dia sudah melepasi hak dia 5,000 lebih. Dia patut dapat 10, dia dapat 15. 5 lagi tu nama dia melepasi hak. Hak tu dia masuk neraka. Bukan kena saman lagi. Kalau siapa-siapa nak masuk neraka, silakan. Ni Quran sebut, bukan aku sebut. Dia semua hukum macam tu. Lampau had, siap. Kalau tetap dah, hampir lampau, siap. Masuk neraka. Kecuali bertaubat. Bertaubat kena bayar balik ya. Kakak tu di hujung usia, dia pun bertaubat sebab dia makan harta pusaka. Taubat saja tak boleh, dia kena bayar balik. Kalau ambil tadi had, dia had 2 1,5 setengah tu bagi balik. Pada adik dia ambil duit 10,000, 15, 5 tu bagi balik, tu taubat. Nak gitu. Yang saya. Kalau tak nak jangan bahagi ikut adat.
Bila kita bahagi ikut adat bahagian perempuan, dia melepasi had. Dia melampaui had hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hak patut dapat sikit, pergi dapat sama banyak, maka melepasi had dia kena masuk neraka, sebab ayat ni sebut macam tu. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, sebab tu kena ngaji sebelum nak bahagi. Nah, sebab tu mufti-mufti kita dah bagi garis panduan. Jangan bahagi ikut adat, bahagi ikut faraid asal tu dulu. Sebab pembahagian ikut faraid ini wajib, bukan kitab fiqh manhaji. Nas Quran ada, nas hadis ada. Nah, ijma' ulama, bukan kata sebab majoriti ulama, ijma' di semua ulama kata wajib. Maka hukum ni wajib. Wajib ni buat dapat pahala, tak buat dosa. Jadi bahagi ikut faraid tu dulu. Dah bahagi ikut faraid, masing-masing dapat fardun, dapat bahagian hadis 1/2, 1/4 dan sebagainya. Lepas tu kalau kita nak bagi, bagilah. Contoh muslim dan muslimat yang dirahmati sekalian, contoh ada 2 orang, lelaki perempuan tadi. Adik kerja besar, adik kerja besar. Nah, kakak dia ada rumah, nikah pun tak. Ataupun dia ibu tunggal, suami meninggal, ada anak 2-3 orang. Bila mereka 2 orang, bila ayah dia mati, hak lelaki hak kerja besar ni dapat, dia dah gaji besar, harta banyak, dapat pula bahagian dia 2 daripada hak kakak dia ni. Ikut dulu faraid. Kalau kita duit dia ada 30,000, hak adik ambil dulu 20,000, kakak ambil 10 dulu. Hak tu hak asal. Lepas tu adik ni pun ada ihsan. Dia tahu dia duit banyak dah dia lama ni pun dia duk tolong kakak dia banyak. Baru dia bagi. Nama dia menolak selepas terima bahagian. Jadi kakak adik bagi semua kat kakak ni, bukan kata nak bagi separuh ni, nak bagi semua 30,000 ni adik bagi kakak mau. Selepas pembahagian. Baru nama dia ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, jangan dibagi awal lagi ikut adat, ikut hukum tu dulu. Selepas dia berada itu barulah dia bagikan. Tetapi bila ikut hukum, lepas tu agak-agak dia nak bagi ya, tak lah, tu dia punya pasal. Nah, dah lelaki kan tanggungjawab banyak. Kita pun bagi banyak. Bila bagi banyak, dia tak buat apa-apa tanggungjawab. Ayah dia, adik dia perlukan pertolongan, dia tak tolong apa. Sedangkan dia dapat harta banyak, dia tak tolong. Dia wajib tolong, dia tak tolong. Itu dia punya pasal, bukan Islam. Islam bagi kat dia lebih untuk tolong keluarga. Dia tak tolong, tu salah dia, bukan salah hukum tu. Kita tak boleh salah hukum, salahkan dia sebab dia tidak menjalankan hukum itu. Itu salah Muslim, bukan salah Islam. Islam satu agama, Muslim menganut Islam. Bila dia ganut Islam, dia tak ikut, salah dia, bukan salah Islam. Nak faham? Tak boleh kata tak dia. Bagi pun dia tak bagi, dia tak bagi, itu bukan Islam salah, dia salah. Faham tak? Nak tidur lah tu. Mula 8:30 ngantuk dah. Gagah pukul 12 lah malam ni. Jeng-jeng. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi jangan salahkan Islam lah. Bila dah hak lelaki dapat harta dia, habuan dia banyak, tiba-tiba dia tidak menunaikan tanggungjawab dia, itu salah dia, bukan salah Islam. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, selesai perbincangan mengenai penetapan bahagian pusaka menurut hukum Allah Subhanahu Wa Taala secara ringkas, dalam tempoh 40 minit lebih kurang. Perbincangan secara lanjut mengajilah bab dia. Kitabul Faraid, kita pada menyatakan hukum faraid. Baik, kita akan sambung minggu bulan depan, menderhaka kepada ibu bapa hukumnya berdosa besar, insya-Allah bulan depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah hukum seorang laki-laki menyimpan kuku panjang? Taklah panjang sangat tapi nampak tak elok. Umur dah tua dah. Cik Nasir. Kuku panjang? Ada? Baik. Dia bukan masalah lelaki perempuan sama. Bila kita tanya apa hukum seorang lelaki menyimpan kuku panjang, makna hak perempuan boleh simpan lah. Itu fahaman daripada soalan. Sebenarnya dua-dua tak boleh. Kita dia adab pula dapat hak perempuan kuku panjang tak apa, hak lelaki kuku panjang tak elok. Jadi betul lah dah. Lah dua-dua tak elok.
Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati maka kuku Islam ni agama yang sempurna. Dia semua bab dia ada. Semua bab dia ada. Kuku kita di hujung tu dia ada satu tombol isi. Semua ada tombol isi depan. Maka kuku yang diharuskan ialah kuku yang tidak melepasi isi depan. Dia sama parah. Dia seminggu sekali eloklah kita potong tu. Nak elok dia hari Jumaat ataupun hari Khamis ataupun hari Senin. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Apabila kuku sudah melepasi isi tombol depan, kita tengok nampak dah. Bila dia nampak macam tu, kita nampak di hujung nampak kuku, mana dia sudah melepasi isi depan. Dia jadi makruh. Dia sudah jadi makruh. Kalau dia panjang lagi dan ada benda masuk dalam pula yang menyekat isi depan ni. Bila masuk benda-benda tu dia sekat isi depan ni. Bila sekat apa berlaku, dia ambil wuduk tak masuk sini. Wuduk dia tak kena isi ni. Isi ni bahagian hak wajib dibasuh dalam wuduk. Basuh tangan tu bukan sampai sini, basuh tangan sampai hujung ni. Mana hujung ni mesti masuk ayat. Bila kuku dia panjang, ada benda dalam menyekat hitam-hitam tu, maka dia tak sampai sini. Masa tu dia sudah jadi haram. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, di mana kuku bila simpan panjang, hukum minimum dia adalah makruh, tapi bila menghalang air untuk dia wuduk ataupun mandi wajib, maka sudah menjadi haram. Tak boleh simpan. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sekadar itu satu soalan sahaja. Jadi kita berhenti sini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم